Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1, bidang ibadat, tajuk Wuduk Sempurna. Mari kita saksikan. Untuk memberikan kefahaman kepada murid-murid, mari kita imbas kembali tata cara mengambil wuduk daripada yang pertama hinggalah kepada diakhiri dengan bacaan doa. Sebelum itu, saya nak tunjukkan mengenai indikasi, iaitu supaya anda dapat membezakan yang pertama, sunat-sunat wuduk, dan yang kedua, rukun-rukun wuduk. Perlu diingatkan, rukun-rukun wuduk ini adalah wajib supaya wuduk kita menjadi sah. Bermaksud, rukun-rukun wuduk ini wajib dibuat. Tidak boleh kita tinggalkan. Kita lihat tata cara mengambil wuduk. Yang pertama, bersugi. Kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan. 4. Berkumur-kumur. 5. Memasukkan air ke dalam hidung. Keenam, berniat ketika membasuh muka. Ini adalah rukun yang pertama. Niat itu letaknya di dalam hati. Tak perlu kita lafazkan. Yang ketujuh, membasuh muka. Ini adalah rukun wuduk yang kedua. Seterusnya, yang ke-8, membasuh tangan hingga ke siku. Ya, ini adalah rukun wuduk yang ketiga. Yang ke-9, menyapu sebahagian kepala. Dan ini adalah rukun wuduk yang keempat. Yang ke-10, membasuh telinga. Yang ke-11, membasuh kaki hingga ke buku lali. Baiklah murid-murid, ini adalah rukun wuduk yang ke-5. Yang ke-12 adalah tertib. Dan ini ialah rukun wuduk yang ke-6. Dan akhir sekali, selepas kita menyelesaikan anggota-anggota wuduk tersebut, diakhiri dengan membaca doa selepas wuduk berikut. Iaitu kita ulang lagi sekali sama-sama membaca. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi murid-murid telah pun faham mengenai tata cara mengambil wuduk. Untuk paparan berikutnya, mari kita hayati simulasi cara mengambil wuduk mengikut tertib yang betul. Mari kita saksikan. Wuduk adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah salat. Perintah wajib wuduk ini turun bersama-sama dengan perintah wajib salat.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki." Surah Al-Ma'idah ayat 6. Syarat-syarat wuduk adalah Islam, baligh, tidak berhadas besar seperti haid ataupun nifas, menggunakan air yang mutlak, iaitu suci yang menyucikan, tidak ada yang menghalangi kulit, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Sunat membasuh telapak tangan hingga ke pergelangan tangan dengan membersihkan celah-celah jari tangan kanan serta kiri sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur. Sunat berkumur-kumur sebanyak 3 kali bagi membersihkan mulut daripada sisa-sisa makanan. Membersihkan hidung dengan air. Sunat memasukkan sedikit air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali bagi membersihkan hidung daripada sebarang kotoran. Membasuh muka dari anak rambut ke dagu dan telinga. Wajib membasuh muka dari anak rambut hingga ke dagu dan dari batas telinga kanan hingga ke batas telinga kiri sambil berniat. Nawaitu raf'al hadathil asghar lillahi ta'ala. Kemudian, barulah sambung menyapu air ke muka sehingga genap 3 kali. Membasuh kedua tangan hingga ke siku. Wajib membasuh kedua tangan kanan dan kiri hingga ke siku sebanyak 3 kali. Menyapu sebahagian kepala dengan air. Wajib menyapu sebahagian kepala dengan air sebanyak 3 kali. Jika menyapu pada keseluruhan kepala, ia menjadi sunat. Membasuh kedua cuping telinga. Sunat membasuh kedua cuping telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Gunakan jari untuk menyapu kedua belah cuping telinga dengan air secara serentak. Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Wajib membasuh kedua belah kaki kanan dan kiri dengan membersihkan celah-celah jari kaki hingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Setelah selesai berwuduk, disunatkan membaca doa selepas wuduk. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang yang berhadas sehingga ia berwuduk. Hadis riwayat Abu Daud. Alhamdulillah, anda telah pun dapat mengetahui tata cara mengambil wuduk yang sempurna. Sekarang mari kita lihat perkara makruh ketika berwuduk. Perkara makruh ini bermaksud adalah perkara yang ditegah ketika berwuduk. Yang pertama ialah bercakap-cakap. Perkara makruh yang kedua ialah berlebihan menggunakan air. Dalam erti kata lain,
menggunakan air secara membazir ataupun berlakunya pembaziran air. Perkara makruh yang ketiga ialah mendahulukan anggota kiri ketika membasuh anggota wuduk. Dan perkara yang keempat ialah meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Mari kita lihat pada perkara yang membatalkan ketika wuduk. Ada 5 perkara. Yang pertama, keluar sesuatu daripada qubul dan dubur. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Hal ini berlaku sekiranya sebelum tidur, seseorang itu mengambil wuduk dan dia tertidur ataupun tidur, maka sekiranya tidur itu lasak sehingga mengubah posisi punggungnya, maka wuduk itu terbatal. Perkara yang ketiga, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Di sini, mabuk sama ada makan atau minum sesuatu yang boleh memabukkan ataupun pitam. Pitam sekiranya ianya sakit ataupun ditimpa kemalangan, iaitu keadaan di mana seseorang tidak sedar akan dirinya. Perkara yang keempat ialah bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, di sini bukan mahram bermaksud orang yang boleh berkahwin antara lelaki dan perempuan. Yang diertikan mahram ialah orang yang diharamkan berkahwin, seperti yang mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan kekeluargaan seperti antara anak dan ibu, ayah dan anak perempuan, adik-beradik, datuk ataupun nenek, dan juga pakcik-pakcik. Itu yang dikatakan mahram. Bukan mahram bermaksud orang yang boleh berkahwin. Dan yang kelima ialah menyentuh qubul atau dubur dengan tapak tangan. Bermaksud menyentuh kemaluan. Sama ada kemaluan depan ataupun belakang. Alhamdulillah, kita telah pun habis untuk tajuk ibadat. Saya harapkan semoga anda dapat mengambil iktibar dan faham dengan tata cara wuduk yang sempurna. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.